Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah binti Zainuddin, nombor matrik I17302531. Kumpulan kami telah diberi tajuk faktor-faktor faktor-faktor kedai RM RM2 yang disukai oleh ramai rakyat Malaysia. Jadi dapat diperhatikan bahawa kedai RM RM2 kini telah mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia, mendapat tempat di dalam hati rakyat Malaysia. Ini dibuktikan dengan kunjungan mereka ke kedai RM RM2 dan kekerapan mereka mengunjungi kedai RM RM2 itu boleh disimpulkan bahawa mereka telah menunjukkan bahawa mereka sangat mempercayai kualiti barang yang berada di kedai RM RM2. Mereka juga merasakan bahawa barang yang berada di sana bagus untuk mereka dan di sana juga memenuhi barang yang terdapat di kedai RM RM2 juga memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Malah paling penting, mereka merasakan bahawa harga yang terdapat di kedai RM RM2 adalah sangat murah dan mampu dimiliki oleh mereka. Sedangkan ada je yang beberapa kedai yang lain menjual barang yang sama, tetapi mereka menjual dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan kedai RM RM2. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya seorang pengguna yang bijak, yang mana mereka boleh membandingkan harga barang yang sama, tetapi mereka membuat pilihan dengan memilih barangan yang lebih murah. Dan berdasarkan kepada tajuk yang telah diberi kepada kami, disebutkan ini adalah kelas pemikiran kreatif dan kritis. Jadi kami ingin mengadaptasikan konsep RM RM2 itu dengan mengubah suai ataupun dengan memperbaharuinya dengan menukarkan jualan itu kepada kami membawa masuk produk berasaskan IKS. Pada masa yang sama, pada masa yang sama, sekiranya idea ini direalisasikan, ia mampu untuk membantu pengusaha kecil yang berpendapatan rendah dan yang tinggal di luar bandar, dan juga ia mampu untuk memberikan peluang pekerjaan yang luas kepada masyarakat setempat, serta dia juga mampu untuk membangunkan ekonomi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini saya akan membentangkan kepada sahabat-sahabat semua berkaitan dengan faktor-faktor kenapa kedai RM RM2 ini sangat suka dikunjungi oleh rakyat Malaysia. Okey, kalau kita tengok bila mana pasaran telah pun masuk kedai RM2 ini, sebenarnya memang rakyat Malaysia sangat suka dan mendapat tempat di hati masyarakat. Antara faktor kerana apa? First, pertama sekali adalah kerana barang yang murah. Kalau kita tengok, kadang-kadang kualiti produk di luar dan di dalam pun sama juga, tapi harga berbeza. Mungkin yang di luar jauh lebih mahal, tapi di kedai RM2 kita boleh dapatkan dengan harga RM RM2 sahaja. Jadi kat situ dia sangat membantu untuk kita menjimatkan duit kita. Bukan setakat menjimatkan, malah dapat membantu orang yang kurang kemampuan nak beli dengan harga yang lebih mahal tadi. Yang kedua, aneka pilihan barang yang sangat banyak kalau kita masuk kedai RM2 itu. Betul. Sebab apa? Ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk ibu-ibu, untuk bapa-bapa kan. So kat situ dia sangat sesuai lah untuk satu family. Kalau pergi satu tempat tu, semua dapat. Okey. Yang seterusnya adalah perniagaan dikenali. Kalau kita tengok, perniagaan kedai Eko RM2 ni bukan baru semalam ataupun baru setahun. Dah lama sebenarnya, dah bertahun-tahun perniagaan ni bertapak di Malaysia. Jadi bila kita sebut kedai Eko RM2 pun dah memang menjadi satu kelaziman. Di dalam kepala kita, kita akan ingat, oh kedai Eko RM2 harga barang lebih murah, lebih jimat. Macam tu dia punya tagline dia. So kat situ dia kata perniagaan yang mesra pelanggan kita panggil. Sebab apa, kita sendiri pun dah tahu dan memang kita pun sangat suka pergi kedai tu. Yang seterusnya adalah kurang saingan. Kalau kita lihat sebenarnya kedai RM RM2 ini adalah dimonopoli oleh orang yang berbangsa Cina. Jadi kat situ
Persaingan kita tak kuat sangat. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok kepada bisnes yang lain atau perniagaan yang lain, lebih kepada Myanmar, Aceh, ataupun Pakistan dan lain-lain lah. Jadi kat situ kita persaingan yang sangat banyak dengan bangsa-bangsa yang lebih besar. Last sekali adalah stok tak mudah rosak. Okay, stok tak mudah rosak. Kerana apa stok tak mudah rosak? Sebab kalau kita masuk kedai RM2 ni, kalau kita tengok kan, stok dia memang tak mudah rosak. Sebab apa? Tak ada luput kan? Macam barang mainan, semua tu. Tapi kecuali makanan lah. Kalau makanan still ada juga. Cuma untuk kata kerugian ataupun risiko kepada kerugian itu sangat tipis, sangat rendah. Kerana dia tak perlu nak kita menjual barang yang basah kan, macam tu macam ikan-ikan. Tak perlu semua tu sebab dia hanya menjual barang-barang yang macam plastik, pakaian, macam tu. So kat situ dah membantu untuk memudahkan pengurusan stok dalam bisnes kedai RM2. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk perkongsian saya berkaitan dengan faktor-faktor kenapa kedai RM2 ini sangat suka dikunjungi oleh rakyat Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Okey, seterusnya kita beralih kepada kerelevanan idea yang dinaik taraf. Melalui tajuk ini, sebelum ni saya dah katakan bahawa kumpulan kami ingin memperbaharui ataupun untuk mengubah suai daripada konsep kedai RM2 itu, dan dengan menukarkan jualan itu dengan memasukkan barangan produk-produk daripada IKS, pengusaha industri kecil dan sederhana. Jadi bagi merealisasikan idea ini, ia perlu melihat kepada dua aspek, iaitu pengurusan dan juga jalinan perhubungan. Kerana bagi menjayakan idea itu, maksudnya untuk benar-benar menubuhkan sebuah perniagaan kedai RM2 yang berasaskan kepada produk-produk IKS, maka ia perlu melihat kepada dua aspek ini. Pengurusan ia merangkumi kaedah peragaan produk, periklanan dan promosi, tema dan syarat-syarat yang dikenakan, peletakan harga, bantuan dan sokongan, kesedaran tentang pengkosan dan badan pemasar. Manakala bagi jalinan perhubungan pula merangkumi agensi dan jabatan kerajaan, sistem pesanan JIT, Just in Time, membina hubungan yang baik dengan peniaga-peniaga IKS, perhubungan korporat dan pengeluaran dan pengangkutan. Seterusnya kita mula-mula kita terangkan bagi apa maksud kerelevanan idea yang telah dinaik taraf ini. Maksudnya kat sini kami semua fikir yang idea ini dia boleh dilakukan, tidak mustahil untuk ditubuhkan sebuah perniagaan kedai RM2 yang berasaskan kepada produk-produk daripada pengusaha-pengusaha kecil ini. Dan memang kita boleh lihat bahawa pelbagai aspek dan pelbagai perkara perlu diperhatikan, dipertimbangkan. Maka di sini saya akan menerangkan berapa kami telah mencari beberapa maklumat di dalam laman web. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang kami perlu lihat bagi menyiasatikan idea ini. Okey, antaranya ialah yang pertama, perhubungan dengan agensi dan jabatan kerajaan, di mana Pelta, Jabatan Pertanian, Pharma, MARA dan KBDN HEP ialah agensi kerajaan ataupun badan kerajaan yang mana mereka ini adalah orang kuat lah dalam membantu pengusaha-pengusaha kecil ni untuk mereka memasarkan produk-produk mereka di pasaran. Jadi kami perlulah kami untuk berjumpa dengan mereka ini bagi berjumpa dengan mereka, mendapatkan khidmat nasihat dan membuat pembincangan tentang bagaimana untuk kami membuat urusan perniagaan dengan pengusaha-pengusaha kecil ini. Kerana
tahu yang bahawa baker ni lebih arif tentang berurusan dengan pengusaha-pengusaha kecil. Dan bagi memastikan, dan sekiranya kalau kami dah berjaya untuk menjalinkan urusan perniagaan ini dengan pengusaha-pengusaha kecil, jadi bagi memastikan bahawa penjualan produk itu berlaku dari semasa ke masa, maka kami perlu saling membantu dalam memberi manfaat kepada agensi-agensi kerjaan ini. Dan mungkin ia juga akan membuatkan kami akan menjadi untuk bekerja lebih keras lagi. Okey, aspek yang kedua yang kami perlu perhatikan atau teliti ialah dalam membina hubungan yang baik dengan peniaga-peniaga AKS ini. Di mana penting untuk kami tingkatkan interaksi komunikasi kami dengan pengusaha-pengusaha kecil ini, di mana komunikasi yang kerap antara kami dengan mereka bakal melancarkan aktiviti dalam mendapatkan pengisian stok. Dan kepada pengusaha kecil ini, di mana mereka juga boleh dalam kami mendapatkan stok yang berkekalan daripada mereka juga dapat menetapkan sistem yang sistematik dalam menghasilkan penghasilan stok untuk dibekalkan kepada kami. Jadi itu. Dan okey, yang ketiga ialah perhubungan korporat. Perhubungan korporat ni kami perlu kumpulan kami, kalau seandainya kami dah berjaya menghasilkan idea ini dan tertubuhnya sebuah perniagaan RM kedai RM2, maka kami perlu rajinkan diri kami untuk menghadiri aktiviti yang diadakan oleh badan-badan korporat ini, di mana apabila kami menghadiri badan korporat ini, ia dapat membolehkan kami untuk belajar, untuk memperbaiki perniagaan kami daripada semasa ke semasa, dan ia juga mampu untuk mendatangkan kemajuan kepada kami dalam mengendalikan perniagaan serta memajukan. Kami juga akan memperolehi motivasi untuk memperoleh motivasi daripada usahawan-usahawan yang menghadiri majlis-majlis korporat ini, di mana berkemungkinan yang mereka itu telah menceburi bidang perniagaan ini sekian lama. Jadi mereka telah menerima pelbagai ilmu dan pengalaman. Jadi dari situ kami boleh perolehi kekuatan, ataupun kami boleh perolehi motivasi daripada mereka. Jadi malah itulah. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan pengeluaran dan pengangkutan, di mana ia berkaitan dengan pengeluaran. Kami boleh untuk berusaha dalam mempertingkatkan aspek research dan development, di mana ia penting dalam pembangunan produk, periklanan dan promosi, yang mana jika kedua-dua ini diperkukuhkan, maka ia menyumbang kepada peningkatan dalam barangan jualan. Dan ia juga dia walaupun ia memerlukan pelaburan yang tinggi, tidak mengapa, asalkan untuk mempertingkatkan kualiti kepelbagaian dalam produk-produk yang kami perolehi daripada pengusaha-pengusaha kecil. Dan kami juga turut bakal memberikan khidmat dari semasa dan selepas kepada pengusaha-pengusaha kecil ini. Dan okey, dan
pengusaha-pengusaha kecil yang kami telah jadikan sebagai pembekal kepada kami. Kami ingin mereka bersaing antara satu sama lain dalam mempertingkatkan produk-produk mereka, di mana dan kami juga perlu prihatin dengan masalah yang bakal dihadapi oleh pengusaha-pengusaha kecil ni, dan mana pengusaha-pengusaha kecil ini adalah adalah mereka yang berpendapatan rendah dan mereka yang kekurangan yang tinggal di lokasi yang sangat jauh. Jadi kekurangan pekerja, kekurangan modal terhad dalam mereka menguasai ilmu teknologi itu sudah pasti. Jadi kami memang tugas kami adalah untuk membantu mereka dalam hal-hal seperti ini. Kemudian kita beralih kepada kaedah peragaan produk. Kaedah peragaan produk ini masih lagi sama, iaitu kami mengambil daripada konsep kedai RM RM2, di mana penyusunan yang sama terhadap barang-barang yang terdapat dalam kedai. Maksudnya kami tak ada memilih kasih antara pengusaha-pengusaha, sama ada pengusaha itu dia barang dia laku ataupun pengusaha tidak laku. Semuanya sama, kami letak pada susunan barang yang sama, susunan barang yang satu tempat yang sama. Dan kami juga akan mengadakan penyusunan strategi, di mana penyusunan produk adalah penyusunan berdasarkan kepada sejenis ataupun pembahagian dalam kumpulan yang sama. Yang mana strategi ini ia dapat memudahkan pelanggan untuk menyinggah pada satu tempat saja dan memperoleh semua barang yang dalam satu kumpulan yang sama. Dan kami juga nanti akan mengamalkan amalan sama rata di antara pengusaha-pengusaha yang sama ada laku ataupun tidak laku barangan yang dijual oleh mereka ini. Dan kami juga turut menawarkan perkhidmatan yang sama kepada mereka semua. Seterusnya kita pergi kepada periklanan dan promosi. Periklanan dan promosi ini ialah kami akan memikirkan plan bagaimana untuk membuat periklanan yang mampu untuk memberi pulangan yang besar kepada kami dan juga kepada pengusaha-pengusaha ini, di mana kami perlu berbincang dengan pengusaha-pengusaha kecil ini untuk maklum balas dan tindak balas yang akan diterima. Mana penting untuk kami tahu apa yang difikirkan oleh mereka, apa pandangan mereka dan apa plan mereka, dan juga untuk disamakan dengan plan kami, dengan plan kumpulan kami lah. Jadi perbincangan ini ia untuk menyeragamkan antara plan mereka dan juga plan kami, di mana walaupun mungkin dia mengambil masa sikit untuk kita menganalisis, untuk kita mengenal pasti perancangan yang benar-benar yang memberi manfaat kepada kami dan juga memberi manfaat kepada kedai RM RM2 kami dan juga pengusaha-pengusaha kecil ni. Tapi ia bagus untuk dilakukan kerana ia mampu untuk mencapai keputusan pemuafakatan yang baik antara kami dan mereka. Seterusnya kita pergi kepada tema dan syarat-syarat yang dikenakan. Seperti mana melalui maklumat-maklumat yang saya cari, mereka kebanyakan hubungan antara pengusaha-pengusaha IKS ni dengan kedai-kedai yang besar ni, seperti itulah yang besar, kebanyakan mereka ni tertakluk kepada tema dan syarat produk yang mereka pasarkan itu perlu tertakluk kepada tema dan syarat. Maka kami juga perlu lihat kepada perkara ini, di mana mereka pengusaha kecil perlu menyediakan produk yang baik dan selamat kepada
para pembeli, dan ia menjadi tanggungjawab kami sebagai pengurusan orang yang menguruskan perniagaan ini untuk memastikan bahawa ciri-ciri produk yang mereka hasilkan itu dari segi penggunaannya, dari segi bahannya, dari segi penghasilannya, dari segi bungkusannya, kandungannya, perlulah menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh pihak kami. Dan pematuhan mereka terhadap syarat ini seperti fee kemasukan, listing fee, fee promosi, fee dan pengkhususan. Di mana inilah antaranya yang mereka perlu patuhi. Okey, yang seterusnya peletakan harga. Yang ini juga kami perlu teliti dan perlu patuhilah kepada konsep yang asal, kerana konsep yang asal itu RM2 itu adalah bagus, dan kami boleh cedoklah daripada konsep tersebut dan tak perlu lalu ubah. Dan contohnya kami perlu mempertahankan harga RM2 tu pada barang yang akan dijual di kedai RM2 kami. Dan tapi pada masa yang sama juga kami juga akan juga menerima pandangan daripada pengusaha-pengusaha kecil, sebab kita pun tahu bahawa mereka ni berniaga untuk mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi kalau boleh mereka nak keuntungan tu, jadi tak apa, kita berbincang dengan mereka, dan kalau harga barangan tu dinaikkan sedikit tidak mengapa, asalkan ia masih lagi dalam kategori berpatutan kepada rakyat Malaysia. Jadi di mana antara perkara yang kami boleh lakukan ialah kami boleh bersemuka dengan pengusaha kecil ini untuk saling mengeluarkan pendapat bagi mendapatkan persefahaman antara peletakan harga pada barang-barang yang akan dijual nanti. Dan jika mereka mahu sesuatu harga itu diletakkan pada ni, kami akan mempertimbangkan daripada aspek-aspek yang tertentu. Dan seterusnya kita pergi kepada bantuan dan sokongan. Biasalah pengusaha-pengusaha kecil ini, mereka ni kekurangan dari segi modal, kekurangan kemajuan, dari segi ilmu mereka, pengetahuan mereka tentang ilmu teknologi, dan mereka juga kekurangan pekerja. Mereka juga menghasilkan suatu barangan itu secara kecil-kecilan. Jadi di situ maka kami akan membantu mereka dalam mengatasi kekangan-kekangan yang ada ini, di mana kami akan menyiapkan diri kami untuk menghulurkan bantuan dan sokongan kepada mereka dengan kami mengambil barang daripada mereka, kami menyediakan penghantaran kepada mereka, kami juga memberikan bantuan kepada mereka dari segi apa tak tahu. Di mana semua ini akan mengurangkan sedikit bebanan yang dihadapi oleh mereka. Khususnya kesedaran tentang pengkosan. Sementara kesan ini adalah kami perlu berhati-hati dalam membuat pengkosan terhadap yang perniagaan yang kami lakukan. Pengkosan ini melibatkan kepada invoice, penyimpanan stok, bil utility, pembayaran gaji pekerja, kos akhir sekali badan pemasar. Badan pemasar ini adalah
orang yang membantu dalam selalunya sebelum kalau pengusaha-pengusaha kecil ini tidak berada di bawah kami, ada golongan tertentu, kumpulan tertentu yang membantu mereka untuk memasarkan produk-produk mereka tu di kedai-kedai yang mereka kendaki. Jadi badan penguasaan ini boleh juga datang daripada, boleh juga kami yang dirikan, tubuhkan sendiri, ataupun boleh juga daripada luar daripada kumpulan kami. Jadi badan pemasar ini adalah untuk melancarkan jualan di kedai kami. Melancarkan maksudnya dia menyelaraskan urusan antara kami dengan pengusaha-pengusaha kecil ini. Dan ia juga sekiranya kami menghadapi masalah dengan pengusaha-pengusaha kecil ini, ia menjadi pendamai kepada persengketaan yang terjadi. Maksudnya dia menjadi orang tengah dalam menyelesaikan persengketaan antara kami dengan juga pengusaha-pengusaha kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membicarakan mengenai cabaran atau masalah yang dihadapi untuk memajukan perniagaan seperti kedai Eco RM2 menjadi kedai Bumi Putra Muslim yang membekalkan pelbagai barangan, makanan dan bahan mentah sama seperti pasar raya yang lain. Namun dalam setiap kejayaan yang dicapai oleh pengusaha, terdapat pelbagai cabaran yang harus dilalui dalam memajukan perniagaan mereka. Sebagai contoh, cabaran dari segi teknologi, kedudukan geografi, cabaran daya saing dan juga pasaran. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi ialah sesuatu yang boleh memperbaiki kaedah dan cara pengeluaran untuk tujuan memperbaiki produktiviti keseluruhan faktor. Penggunaan teknologi yang kurang dalam perniagaan akan menyebabkan perniagaan tersebut kurang maju. Dan kurangnya penggunaan teknologi ini adalah disebabkan mereka kurang mahir dan kurang terdedah kepada teknologi yang semakin canggih dan moden pada masa kini. Hal ini menjadi salah satu cabaran yang amat besar kepada pengusaha perniagaan untuk memajukan perniagaan mereka. Disebabkan mereka tidak mempunyai kemahiran dalam mengendalikan teknologi tersebut, maka mereka perlu mengupah pekerja mahir untuk mengendalikannya. Dan ini akan meningkatkan kos perusahaan dan membebankan pengusaha perniagaan kedai tersebut kerana kebiasaannya pekerja mahir akan menuntut upah yang lebih tinggi. Jadi untuk mengelakkan perkara ini, pengusaha kedai perlulah mengatasi masalah ini dengan menguasai teknologi yang serba canggih pada masa kini. Seterusnya, kedudukan geografi amat memainkan peranan penting. Perusahaan di kawasan luar bandar merupakan kedudukan yang tidak strategik dan ia menjadi cabaran kepada para pengusaha kerana hasil produk mereka sukar untuk dipasarkan kerana jauh daripada kawasan bandar. Dan hasil produk mereka hanya dapat dipasarkan di kalangan penduduk tempatan sahaja. Selalunya penduduk di kawasan bandar jarang untuk datang ke kawasan pedalaman semata-mata untuk membeli barangan di kedainya walaupun harganya murah kerana untuk sampai ke kawasan luar bandar itu amat sukar dan jauh. Seterusnya, cabaran dari segi daya saing
di antara industri kecil dengan firma-firma besar yang telah mempunyai pasaran yang kukuh dan stabil dalam negara. Persaingan ini wujud dari segi harga, kualiti, kedudukan kewangan dan juga perkhidmatan kepada pelanggan. Hal ini akan menyebabkan kedai RM2 menjadi semakin lemah untuk bersaing dengan firma-firma lain. Persaingan ini merupakan persaingan yang amat besar kerana firma-firma tersebut mempunyai banyak kelebihan berbanding kekurangan kerana perbezaannya dari aspek teknologi, tenaga buruh mahir, modal, kedudukan geografi dan juga pasaran dan banyak lagi. Firma-firma tersebut dapat menggunakan kecanggihan teknologi yang sedia ada dengan baik dan dibekalkan lagi dengan tenaga buruh mahir yang cekap dalam mengendalikan teknologi. Disebabkan mereka mempunyai tenaga buruh mahir, mereka mampu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dalam masa yang singkat sahaja berbanding industri yang kecil ini. Seterusnya, cabaran dari aspek pasaran juga wujud dalam usaha memajukan perniagaan. Cabarannya adalah disebabkan ruang pasaran yang terhad, disebabkan sesetengah produk yang dihasilkan adalah berbentuk makanan, di mana makanan yang dihasilkan merupakan produk yang tidak tahan lama dan mudah rosak. Kualiti barangan juga merupakan cabaran untuk memasarkan sesuatu produk, termasuklah kualiti bahan mentah yang rendah, mesin dan teknologi yang rendah, tiada sistem kawalan mutu dan tahap kemahiran dan kepakaran pekerja yang rendah. Seterusnya, pasaran industri yang bersifat setempat menyebabkannya sukar untuk menembusi pasaran global kerana kurangnya promosi dan pengiklanan. Oleh itu, para pengusaha perlulah memperhebatkan lagi promosi dan pengiklanan untuk menembusi pasaran global. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika Syuhada binti Nuraizan. Nombor kad matrik I18102627. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk manfaat yang bakal diperolehi oleh pihak pengusaha, pembeli dan negara yang kita boleh kaitkan dengan kedai Eco Shop dan kedai RM2 seposen. Okey, kita pergi kepada pihak pengusaha dulu. Sebelum tu, saya nak cakap yang sebenarnya kedai Eco Shop dan kedai RM2 seposen ni amat popular dekat kalangan masyarakat kita, sebab kita tahu kedai ni dia punya harga jauh lebih murah daripada kedai lain, walaupun kedai lain tu pun ada jual barang yang sama dekat kedai Eco Shop ataupun kedai RM2 seposen ni. Okay, so poin yang pertama untuk manfaat yang bakal diperolehi oleh pihak pengusaha ialah keuntungan yang besar. Kenapa saya cakap keuntungan yang besar? Diorang boleh dapat kawit kerana kita tahu selalunya orang yang pergi kedai RM2 atau Eco Shop ni, diorang tak akan beli barang dengan kadar barang yang sedikit. Maksudnya diorang tak akan beli dengan satu barang saja. Mungkin diorang akan keluar daripada kedai itu dengan membeli dalam 3-4 jenis barang. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam pemikiran diorang memikirkan bahawa barang ini murah dan mereka mampu untuk membelinya tanpa memikirkan yang diorang ni akan kena bayaran yang tinggi. So, daripada sini logik lah kalau barang yang dekat kedai Eco Shop ataupun kedai RM2 seposen ni akan habis dan terjual dalam masa sehari saja. So maksudnya dekat sini kita boleh tahu kedai ni akan tiap-tiap hari restock barang diorang yang tinggal sikit, diorang akan restock.
Okey, yang kedua ialah manfaatnya pihak pengusaha akan mampu memperluaskan cawangan kedai mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana kita tahu sebenarnya kedai, kalau perasan, kedai RM2 ataupun kedai eco shop ni selalunya dia terbina dan di kawasan komuniti setempat. Maksudnya dia tak ada pun kita akan jumpa kedai ni kat tengah-tengah bandar. Selalunya dia akan dibina dekat kawasan-kawasan setempat sebab diorang tahu marketing diorang tahu pemasaran diorang bahawa orang-orang sekeliling ni mudah untuk mencari barang. So melalui dengan cawangan-cawangan ni diorang boleh pergi ke kedai tu. Tapi apa yang kita tahu juga, apa yang kita dapat lihat, sebenarnya kedai RM2 ataupun eco shop ni pernah digelar sebagai kedai yang mempunyai saka sebab dia mampu membuat pengunjung ramah mata untuk membeli barang yang disukainya. Sebab kalau kita tengok betul-betul pun, jarang kita akan tengok orang keluar daripada kedai tu cuma dengan satu barang, tak pun tangan kosong. Mesti akan membeli. Tak akan membeli. Okey, macam kita tahu juga, macam eco shop ni, kita tahu dia punya kilang dekat Segamat Johor dan terbina di kawasan kelapa sawit. Okey, baru-baru ni kita nampak yang bahawa eco shop ni ada membuka satu kedai bernama Eco Bakery, tapi cuma ada dekat U Central Segamat, di mana kedai Eco Bakery ni dia menjual pelbagai jenis roti, pelbagai jenis air minuman boba dan aiskrim dengan harga cuma RM2 seporsi je. So kat sini kita nampak dia mampu membantu masyarakat untuk memiliki barangan dan makanan tersebut lah. Yang ketiga pula ialah berkenaan mampu mempelbagaikan aneka barangan. Okey, kalau kita perasan, bila dia orang dah dapat keuntungan yang banyak, maka dia orang boleh mempelbagaikan lagi aneka barangan yang lain. Maksudnya macam contoh sekarang dekat kedai eco shop atau kedai RM2 lain sudah ada barang perkakasan elektrik, perkakasan pertanian, macam alat tulis, makanan. So mungkin daripada sini dia orang boleh tambah lagi dengan lebih advance, macam tambah perkakasan automobil ke, atau perkakasan bilik atau sebagainya lah. Mungkin ada kedai RM2 atau eco shop yang sedia ada yang macam tu, dan mungkin ada yang tiada. So yang tiada tu boleh kita tambahkan lah dengan aneka barang yang lain. Okey, seterusnya kita pergi manfaat yang bakal diperolehi oleh pihak pembeli pula, di mana yang pertama ialah berkaitan pembeli dapat menjimatkan kos harga barangan. Kenapa kita cakap menjimatkan harga kos ni? Sebab melalui kedai RM2 atau eco shop ni, kita tahu harga barang dia jauh lagi murah daripada kedai-kedai yang lain. Kita tahu dekat kedai eco shop ni ada je barangan dia tu jual dekat kedai sebanika lain, tapi mungkin ada perbezaan dari segi harga. Jadi bila pelanggan beli dekat kedai eco shop ni, kita dapat menjimatkan kos lah. Macam sebagai contoh, ada seorang pelanggan ni, dia pergi kedai eco shop, dia beli 10 jenis barangan dan hanya dikenakan bayaran sebanyak RM21 sahaja. Kat situ kita nampakkan penjimatan banyak sangat. 10 jenis barang dengan harga RM21. Kalau kita pergi kedai lain, mungkin dengan 10 jenis harga barangan tu hampir ke RM50 atau berdekatan dengannya lah. Perasan kan, kadang ada orang ni pergi kedai eco shop dan kedai duit lain, dia pergi cari barang yang macam dia tahu barang tu ada kat kedai lain, tapi dia pilih juga eco shop sebab tahu dia orang boleh jimat. Okey, yang kedua ialah barangan tu mampu dimiliki dengan harga RM2 seporsi tu. Dia orang mampu memiliki barangan tersebut. Sebab apa? Sebab murah. Dan bila murah, semua orang akan boleh memiliki. Sebagai contoh, benda ni tak akan membuat terbeban lah dekat golongan yang kurang berkemampuan. Sebab
kadar RM2.10 tu dikira amat rendah. Jadi kira berbaloi lah untuk diorang membeli barangan dekat kedai eco shop. Okey, yang ketiga ialah barangan dijamin berkualiti. Mengapa kita cakap macam ni? Pembeli akan mendapat barangan berkualiti. Sebab kalau kita nampak dekat kedai RM2 dan eco shop, walaupun diorang menggunakan branding jenama eco shop diorang, tapi kualitinya amat baik. Macam sebagai contoh, alat tulis diorang macam buku-buku, mereka ada satu daya tarikan dari sudut alat tulis ni, sebab kertas yang digunakan pun berkualiti, tak mudah koyak, tak mudah luntur. Dan ada lagi satu jenis barangan yang dikira berkualiti juga ialah stokin. Kita tahu ada kalanya ada stokin yang dijual dengan harga yang mahal dan mempunyai kualiti yang bagus. Tapi bila kita pergi ke eco shop, kita dapat tengok stokin diorang ni jenis menggunakan kain yang tebal dan tidak mudah koyak. Jadi kita boleh tengok kat sini, kita boleh bandingkan lah kualitinya dengan kedai lain. Harga murah, kualiti baik. So better kita memilih kedai ni kan, kita beli barangan ni, betul tak? So macam bila benda ni legit macam ni, bila barang dah kualiti, kita mampu miliki barangan tu. So pelanggan tak serik untuk datang kedai eco shop ataupun kedai RM2.10. Okay, yang seterusnya kita pergi pada manfaat yang bakal diperolehi oleh negara melalui kedai eco shop ataupun kedai RM2.10. Okay, first kita boleh perkatakan manfaat yang bakal diperolehi ialah ekonomi negara ni dapat dijana melalui cukai barangan yang dikenalkan. Kenapa kita cakap ekonomi negara dapat dijana melalui cukai barangan yang dikenalkan? Okay, macam kita tahu, setiap barangan yang dijual mempunyai cukai barangan yang tersendiri. Okay, sama juga dekat kedai RM2 ni, tak payah eco shop. Kita tahu kedai ni ramai sangat orang membeli barangan. Jadi dekat sini cukai barangan tu dapat diperolehi daripada kedai-kedai ni sebab ramai orang beli. Makin lama makin meningkatlah ekonomi negara, sebab cukai-cukai tu disalurkan kepada ekonomi negara. Dia kira macam ni lah. Jika macam kita fikir dengan lebih mendalam, jika semakin ramai yang membeli barangan itu, maka semakin banyaklah cukai yang kerajaan perolehi. So dengan duit-duit ni lah kita boleh ekonomi negara boleh berputar dengan baik, dengan mengeksport barang, mengimport barang, dan perniagaan diorang pun meningkat. Okay, yang kedua ialah wujudnya peluang pekerjaan. Kenapa kita cakap wujudnya peluang pekerjaan? Okay, bila kita kaitkan dengan keuntungan yang kedai tu perolehi, kita boleh tahu yang kedai tu akan membuat cawangan baru. Bila ada berlaku penambahan cawangan baru, diorang akan memerlukan pekerja untuk bekerja dekat diorang punya cawangan, betul tak? Bila diorang dah menginginkan pekerja, maka wujudlah peluang pekerjaan. Bila peluang pekerjaan ni dah terwujud, maka ekonomi kita ni menunjukkan daya graf yang menaik kerana adanya peluang pekerjaan yang kosong. Okey, yang ketiga ialah aktiviti jual beli membantu dalam kelancaran ekonomi negara. Kenapa kita cakap jual beli ni mampu melancarkan ekonomi negara? Bila berlaku jual beli, aktiviti jual beli ni, kita kat sini nampak lah, kita boleh nampak yang sebenarnya negara kita ni macam tengah meningkat naik, sebab aktiviti jual beli tu sentiasa ada. Macam maksudnya tak ada berlaku inflasi, tak ada berlaku deflasi lah dalam ekonomi kita. Jadi masyarakat, orang sekeliling boleh membeli dengan baik tanpa
risau ada macam lebihan barangan atau lebihan ruang yang ada. So ia akan memberikan pengaruh impak ekonomi yang baik dekat negara kita. Okay, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan tajuk ini, faktor-faktor kedai RM RM2 disukai oleh rakyat Malaysia, kita, masyarakat setempat dan juga negara berpeluang untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui perniagaan kedai RM2 ini. Dan kita nampak peluang pekerjaan semakin, kita nampak yang kebanyakan pekerja yang bekerja di kedai RM2 adalah daripada orang Melayu, orang Cina dan orang India. Dan kebanyakan mereka itu adalah orang yang muda-muda. Jadi ia mengisi peluang kekosongan kepada masyarakat setempat. Kemudian dalam pada masa yang sama juga, ia dapat meningkatkan ekonomi negara kerana ia mengurangkan pengimportan dan mengimport barang-barang yang mahal di luar negara itu untuk dimasukkan ke dalam Malaysia. Dan ini akan mengurangkan kos untuk untuk aktiviti import itu. Jadi di samping itu juga, penghasilan sesebuah idea daripada konsep RM2 ini adalah merupakan satu idea yang luar dijangkaan. Betul ke? Betul. Di mana belum lagi rasanya orang buat kedai RM2, tapi dalam dia tu adalah pelbagai barangan daripada pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana. Dan idea ini adalah menggabungkan, dan saya ulang lagi, idea ini adalah menggabungkan konsep RM2 dengan penjualan produk daripada pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana. Jadi kita akan lihat memang, dan setelah kami kaji pun, kajian ni kami dapat lihat memang terlalu banyak cabaran, kekangan serta pengetahuan yang telah kami perolehi daripada idea yang akan jika dapat dilaksanakan suatu hari nanti. Dan namun apa yang jika seseorang itu ingin melaksanakan idea ini, maka seseorang itu perlulah seorang yang kuat, berani dan suka menyahut cabaran. Dan paling penting, idea ini adalah hasil daripada gabungan pemikiran kritis dan kreatif. Maka seseorang itu pun perlu memperkembangkan pengetahuannya tentang pemikiran kreatif dan kritis, dan di mana bertujuan untuk membolehkan seseorang itu mampu memikirkan berbagai alternatif atau cara bagi menyelesaikan masalah yang ada, serta memikirkan berbagai pilihan bagi mendapatkan penyelesaian yang paling terbaik. Okey, sekian. Terima kasih.